بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق نفتح كل باب. تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب. وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Surah Hud bermula daripada ayat 112. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Ya dihormati fadil Tuan Imam, ahli-ahli jemaah kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini dapat kita sama-sama tadabbur Al-Quranul Karim dalam surat Hud ayat 112 dan beberapa ayat selepasnya, di mana ayat yang kita baca tadi adalah merupakan satu panduan, khususnya selepas daripada kita melalui ibadat-ibadat yang besar, sama ada ibadat Ramadan yang dapat kita lalui di seluruh dunia, yang tak perlu kepada bilangan, tak perlu kepada kota, tak perlu kepada tambang, kapal terbang dan sebagainya. Itu Ramadan. Ramadan ini Allah hantar mari kepada kita. Jadi semua orang mampu melakukannya, kecuali orang-orang yang uzur, orang-orang yang tak larat. Maka diberi kemaafan, diberi kelonggaran kepada mereka untuk tidak melakukan ibadat yang besar itu, walaupun mereka berada di tempat ataupun di rumah masing-masing. Satu lagi disebut dengan nama ibadat yang besar, iaitulah haji. Haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Dianya bersifat sekali seumur hidup. Kenapa? Sebab haji ini bukan sembarangan. Dia duduk di dua persimpangan. Sama ada orang tu miskin, tak mampu nak pergi, maka itu dimaafkan. Allah sebut dalam Quran, manis walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Allah fardukan haji itu bagi orang yang mampu. Tak mampu, selesailah. Jadi kalau tak mampu disuruh juga, maka itu dipanggil taklif. Allah Ta'ala paksa satu amalan yang tidak mampu dibuat oleh hambanya. Sedangkan Tuhan telah berjanji dengan kita,
dalam ayat yang kita baca di akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberatkan umat hamba dia kecuali setakat mana yang mereka mampu. Sama juga dengan Ramadan, dia ada dua kaitan yang berdekatan. Ramadan disuruh berpuasa, tapi ada dua kategori manusia diberi kelonggaran, iaitulah faman kana minkum maridan aw ala safarin. Siapa di kalangan kamu sakit ataupun bermusafir. Jadi orang sakit ni kalau dipaksa supaya berpuasa juga, jawabnya bulan Ramadan lah bulan yang paling ramai sekali kita duduk kerja. Kerja apa? Kerja tanam orang. Kejap mati dah dia tu. Dah kena puasa juga walaupun tak larat. Tapi bulan Ramadan tidak menjadi sedemikian, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kepada kita suatu kelonggaran dan pilihan. Maknanya orang ni boleh diberi pilih. Kalau mampu puasa, puasa. Tak mampu puasa, boleh bayar fidyah. Baiklah. Setelah kita melalui hari yang berbahagia, hari yang sangat indah, sama ada melalui Ramadan menjadi agenda bagi semua orang, ataupun melalui hari-hari haji, itu yang menjadi pilihan Allah SWT pilih bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau kata, saya kaya lah, boleh pergi setiap tahun, tak mungkin. Dengan ada kota hari ini, tak mungkin kita boleh pergi setiap tahun. Jadi, ataupun kota ada, duit pula tak ada, tak cukup juga. Maka dua-duanya menjadi masalah bagi kita. Baik, dalam ayat yang kita baca ini, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita beberapa perkara. Ayat yang ke-112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Istiqamah, ini dia panggil istiqamah. Istiqamah ni bukan satu perkataan yang mudah. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila turunnya ayat istiqamah ini, fastaqim kama umir, maka Nabi pada ketika itu rasa berat, kerana arahan istiqamah lebih berat daripada arahan-arahan yang lain. Arahan supaya kita berpuasa, mampu tak mampu kita puasa? Alhamdulillah mampu. Lepas pada puasa, boleh teruskan tidak ibadat yang kita mampu buat di bulan Ramadan? Ramai termenung, tak apa nak jawab dah lah tu. Dalam bulan Ramadan kita boleh kekalkan baca Quran 1 juzuk 1 hari. Luar Ramadan mampu ke tidak lagi baca Quran? Tak usah 1 juzuk, biar ada juzuk. Saya Ramadan oleh kerana tak makan, kita 1 juzuk mampu. Tapi luar Ramadan 2 muka surat pun tak lagi. Ini satu kes yang berat. Maka istiqamah ini satu perkataan yang bukan mudah. Allah Ta'ala perintah di sini, fastaqim kama umir. Tetapkanlah pendirian sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersama dengan kamu ya Muhammad, wala tatghaw, jangan melampaui batas. Artinya sempadan Allah Ta'ala buat, maka kita jangan ambil, jangan langgar. Innahu bima ta'maluna basir. Semuanya Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu ayat yang pertama yang kita baca. Kemudian beberapa ayat selepas daripada itu kita lihat arahan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Yang pertama sekali istiqamah. Selepas daripada istiqamah, ada 2-3 isu yang dibangkitkan. Ayat yang ke-113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Istiqamah kita, beribadat kita kuat, jaga kita punya kedudukan, tapi orang-orang zalim masih lagi kita boleh beri tempat dalam hidup kita, menyokong kezaliman mereka. Contohnya apa yang berlaku di bumi Palestin.
saudara-saudara kita di bumi Gaza. Diganyang. Siapa yang mengganyangnya? Zionis, Yahudi yang jahat. Maka ketika itu, bila mari kesedaran daripada masyarakat bahawa apa benda yang kita boleh buat dengan Yahudi, nak pergi lawan dia, tak ada sampai ke Tel Aviv dah, nak keluar daripada Kuala Lumpur pun kita rasa dah kena tangkap dah kita ni. Awak ni nak pergi jihad. Tetapi jihad yang mampu kita buat, katanya barang-barang yang disenaraikan ini produk Israel, produk Zionis, Yahudi punya barang, mampu ke tak mampu kita boikot? Berapa barang yang kita boikot dah hari ni? Coba senaraikan. Oh, dia kata saya tak makan dah kedai tu. Satu lagi, kadang-kadang marah kita ni, tepuk meja marah kepada Amerika dengan Israel. Sudah marah tu, tengok dalam poket ada USA kat situ. Belum bagi boikot. Yang boikot yang benar, yang kita kena tengok. Tuan-tuan jangan rasa benda ni kecil. Ana ambil satu gambar. Yang budak-budak ni duduk sebar dalam internet, dalam Facebook ni, gambar masjid tak ada orang, sinema penuh orang, tempat ni penuh, kedai pasar raya penuh. Kita letak di Facebook, kata jangan, kalau nak boikot lah benda-benda yang tak baik, tapi jangan sekali-kali pergi boikot rumah Allah. Semalam saya kena warning ke Facebook. Kita ingat ke dia tak cara, mungkin juta-juta orang pakai benda ni. Rupanya dia bagi warning, gambar ini mesti dikeluarkan daripada FB. Kalau tidak, kena tutup. Pasal bercanggah dengan kita punya masyarakat. Subhanallah. Jadi kita nak tengok. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka memang buat kerja, merancang. Jadi kita sebagai seorang Muslim yang disuruh supaya fastaqim, beristiqamah. Jadi nak istiqamah di atas landasan yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan satu benda yang mudah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Tengok dalam tafsir ayat ini, kata cenderung kepada orang yang zalim, maksudnya menggauli mereka, duduk sekali dengan mereka, serta meredai perbuatannya. Kita reda dengan perbuatannya, akan tetapi jika bergaul dengan mereka tanpa meredai perbuatannya, dengan maksud agar mereka kembali kepada kebenaran atau memelihara diri, maka itu dibenarkan. Mana orang ni orang zalim, kita pun tahu dia zalim, tapi kita duduk dengan dia untuk apa? Nak nasihat, itu dibenarkan. Dalam hadis Nabi kita sebut, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tengok Nabi kata apa? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Sahabat-sahabat bagi tanya, ya Rasulullah, orang yang kena zalim kita nak bantu, kami tahu dah, memang kena tolong orang yang kena zalim, tapi yang si zalim tu macam mana nak bantu dia? Macam mana kita nak bantu orang zalim? Pergi dekat dia seolah-olah kita sokong? La. Nabi SAW kata, orang yang kena zalim kita bela dia, si zalim kita larang dia daripada meneruskan agenda jahat dia. Itu makna menolong orang yang zalim. Jadi sama juga kalau kita lihat orang yang zalim itu, dia kadang-kadang bila sebut zalim, kita nampak zalim ni orang pukul orang, ada ambil harta orang, rapah harta, itu zalim dia ni, ambil harta orang. Ada lagi kezaliman yang lebih besar, iaitulah dalam cerita Luqman, nasihat Luqman kepada anak dia. Luqman kata apa? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itulah kezaliman yang paling besar. Jadi kalau kita lihat orang buat benda-benda yang tak baik, bercanggah, melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan syirik wal-iyazubillah, maka kita larang benda ni, kita membantu dia kerana menyelamatkan manusia ini daripada terteruskan dalam terjebak kepada kezaliman yang begitu dahsyat. Jadi kita lihat, wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka. Cenderung maknanya baru semangat nak beri sokongan pada orang zalim, kita telah diberi amaran fatamassakumun nar, kamu akan disentuh. Apalagi kalau memang orang itu buat,
Apalagi kalau memang orang ni orang yang buat benda-benda kezaliman, maka orang ni sangat-sangat dahsyat. Kerana orang yang zalim ini, yang mazlum, orang yang dizalimi itu, doa mereka mustajab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian teruskan ayat 114, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang. Mana kedua tepi siang? Pagi dengan petang. Jadi pagi subuh, petangnya maghrib, malamnya. Jadi ayat Quran ini dia tak sebut waktu solat secara tepat. Dia sebut tarafayun nahar, malam dengan siang. Kemudian ayat yang tengah hari, yang zuhur tu. Jadi tidak macam dalam hadis yang menjelaskan waktu subuh bila, waktu zuhur bila, waktu asar bila. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Jadi kalau orang ni terjebak dengan kezaliman, orang ni tak solat, orang ni tak puasa di awal dulunya, maka apa yang kita buat? Tingkatkan amal ibadat selepas daripada itu. Karena itulah menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Bagi orang yang waktu dia muda dulu, waktu dia lara ataupun lalai, tak salah nama kita tu jahiliah. Ni ada setengah orang ni kata, zaman saya jahiliah dulu ustaz, gini-gini buat. Tak payah kan. Kenapa kita namakan kita tu jahiliah? Jangan namakan jahiliah tu pokok Abu Jahal dan geng-geng dia. Tak sedut namakan jahiliah. Kita nama waktu kita lara, waktu kita leka, waktu kita lalai dulu banyak tertinggal. Ialah biasalah kadang-kadang orang ni bila dia dah bertaubat, dia ada insaf, over lah sikit dah. Oh, zaman jahiliah saya dulu. Tak usah zaman jahiliah. Kita tak, waktu kita leka, lalai, lara dulu, mungkin ada tertinggal solat, ada tertinggal puasanya, ada buat benda-benda yang tak baik. Maka ketika itu innal hasanat, perbanyakkanlah buat benda yang baik. Jadi hari ni kita insaf, kita sedar. Jadi apa yang kita nak cover balik, nak apa yang balik, banyakkanlah solat-solat sunat kita tambah, apa ni sedekah kita banyak beri. Kalau dulu kita puasa pun jarang, jadi tambah. Nilai tambah mesti di tingkat naik, barulah orang ni duduk dalam keadaan menghapuskan kesalahan yang lepas. Dan jangan mengungkit lagi dengan manusia. Ni ada ramai orang mari ni dekat Ramadan dia mari, lepas raya dia mari. Dia kata, ustaz saya mari ni nak minta ustaz kira berapa saya kena bayar kesalahan ayah saya. Kata ayah awak ni jahat ke? Dia tetap baik. Habis apa yang kita mari nak kira? Dia nak suruh kita kira ayah dia meninggal pada umur 70 tahun, tolak 15 tahun, balik belum balik. Lepas pada tu kira berapa video puasa dia, berapa video solat dia. Kata subhanallah, seolah-olah ayah awak ni tak ada kebajikan dia buat. Jadi jangan cuba kita nak menuduh-nuduh orang tua. Kalau kita nak sedekah, bismillah tawakkal ala Allah. Beli beras 100 kapit, beli makanan berapa banyak, beli sedekah. Kata ini untuk ayah saya, ini untuk mak saya, pahala berjalan, pahala sampai, tidak jadi masalah. Tapi masalahnya bila kita mengungkit, seolah ayah saya boleh jadi, subhanallah. Kata ayah awak pergi Mekah dah, pergi dah. Waktu awak besar ni bagaimana keadaan dia? Rahimahullahu ta'ala, bapak ni baik, puasa tak habis. Kenapa kita nak mengungkit seolah-olah kita bangkit balik orang tua ni tidak baik waktu hidup dia? Jangan. Jadi dalam ayat ini Allah ajar kepada kita, innal hasanat yuzhibnas sayyiat, kebajikan yang kita buat sekarang menghapuskan kesalahan kita yang lepas. Jadi ini dia balik semula kepada isu bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Jadi macam mana kita nak taubat? Nak taubat, kita dah belajar lama dah kan, menyesali benda yang lepas, berazam untuk tidak nak buat balik benda tu, tak nak ulang semula. Dan kalau yang terlibat dengan manusia, terlibat dengan hak orang, maka menjadi kewajipan kita kena hantar balik. Nak hantar balik ni lah masalah. Cari tuan tak jumpa dah, mati lama dah, ataupun mafqud tak tahu pergi ke mana.
Apa yang kita nak buat? Maka di situ para ulama kata, bagaimana kita nak membersihkan harta? Kita buat anggaran. Berapa banyak duit yang kita ambil? Harta kawan tu yang kita guna dulu berapa banyak? 1,000? 5,000? Ambil 5,000, cari keluarga dia. Kalau jumpa. Kalau tak jumpa macam nak buat? Pergi ke masjid, mana tabur masjid. Ya Allah, ya Tuhanku, ini 5,000 duit kawan tu yang kita ambil barang dia dulu, yang kita guna hak dia dulu. Ya Allah, kalaulah apa-apa pun aku niat sedekah bagi pihak orang tu. Mudah-mudahan bila kita jumpa dengan dia di akhirat nanti, dia kata, aku ni barang saya dulu mana? Hak mu ambil dulu, didakwa depan Allah Azza wa Jalla pada ketika itu. Macam mana kita nak jawab? Awak ni jangan duk marah lagi. Tengok dalam fail dulu, fail kebajikan banyak mana. Dia buka tengok, masya-Allah, ada sedekah RM5,000. Jadi bila dia dapat pahala ni, boleh jadi selesailah masalah dia dengan kita di akhirat. Itu yang disebut oleh para ulama. Bagaimana kita nak menghapuskan kesalahan kita lepas, perbanyakkan buat kebajikan sekarang. Tak usah ungkit, tak usah bangkit. Yang kita boleh bangkit, yang kita boleh ungkitnya, kita dengan Allah Azza wa Jalla saja. Kita dengan Tuhan kita boleh bercakap, ya Rabbi, aku dulu begini-begini. Pasal itulah kita doa ajar tu. Bila nak bangun tahajud, bangun malam, biarlah solat malam tu jauh-jauh di antara suami dengan isteri, sebab masing-masing ada apa? Ada kesalahan. Jadi kalau kita duduk mulia, ya Rabbi, aku dulu gini-gini, bini duduk dengar kat belakang. Boleh tahu orang tua ni. Muncul kahwin dah kalau tak jadi. Suami pula dengar hak isteri pula. Jangan duduk, jangan. Yang kita boleh tahu, munajat dengan Allah Azza wa Jalla saja. Yang lain-lain tak usah duduk bangkit. Jadi dalam ayat ini Allah SWT ajar kepada kita 115, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan bersabarlah kerana sungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, ambillah ayat ini, cuba tadabbur. Ayat 112 sehingga 115 ini kita jadikan tadabbur bagaimana istiqamah kita selepas daripada kita melalui ibadat-ibadat yang besar. Kerana para ulama rahimahullahu taala mengatakan min alamatil qabul, di antara tanda Allah qabul ibadat kita yang lepas. Ini bukan kuasa kita nak menentukan. Jangan orang tanya, kerana itu saya kadang-kadang rasa takut. Biasanya lepas haji kita balik daripada Mina, tenang-tenang dah tawaf, dah sa'i siap dah, dia mari jumpa senyap, menangis, mari jumpa, Ustaz, saya nak tanya. Kata nak tanya apa tu? Allah terima ke haji saya? La haula wala quwata illa billah. Kita pun sambil-sambil dia tanya serius, tapi kita nak jawab serius macam mana? Benda tak tahu. Jadi anak kata, sampai ni belum terima lagi laporan daripada malaikat senara-senara orang yang diterima dan ditolak. Dia mengesak air mata, dia kata, Ustaz ni main dengan dia. Siapa dia tahu? Yang tahu kabul tak kabul, kata Allah Ta'ala saja tahu. Para ulama mengatakan tanda-tanda yang boleh kita kesan. Mana kalau kita ada petunjuk radar apa benda yang boleh kesan benda-benda. Jadi apa yang kita nak kesan daripada ibadat kita, Allah kabul ke tidak? Kata ulama, min alami mal taqabul annallaha yutbi'ul hasanah ba'daha bil hasanat. Allah Ta'ala izinkan kita lepas kita buat benda kebajikan yang besar, diberi kepada kita melakukan kebajikan yang seterusnya. Ini Jadi dalam ayat ini Allah akhiri perbincangan tentang istiqamah tadi dengan apa? Dengan ayat wasbir, sabar. Orang yang nak istiqamah mesti depan mata dia agenda besar, sabar. Tak usah kata apa. Kita duduk diam-diam dengan kawan-kawan kita yang lara, yang suka pergi sana sini. Tiba-tiba terpisah kita dengan kawan. Dia pergi ke tempat-tempat buah sana sini, kita pergi ke masjid. Dia duduk tunggu di kedai kopi tiam apa kopi ni, kita duduk di tempat kuliah agama. Berpisah dengan kawan ni, senang ke payah? Nyesindir dia penipal orang kita dah. Lepas Ramadan tak kena adu dah. Lepas balik Mekah ni nampak tak kena kawan dah. Kena hak ni merah jepit telinga kita dah. Allah, hak ni lemah ni.
Tambah-tambah yang muslimat. Kalau dulu tuduh kecil apakah? Belik tekok kata orang tuduh. Dah balik haji, dah jadi hajah dah ni. Lepas Ramadan kita bermunajat banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan, minta istiqamah. Lepas Ramadan ni tuduh baik-baik. Pakai baju pun sahih betul. Dulu kan ada sahih tukang anuk. Dah baju ketak tak tukang anuk apa. Jadi hari ni kita punya sahih baju cukup, warna yang baik sesuai dengan pakaian muslimah. Jadi pasti akan ada orang kacau gitu. Allah warak Allah. Jadi kena hak ni, kena warak sepatah ni pun goyah dah kita. Allah Taala tutup ayat istiqamah, fasbir, sabar. Sebab sabar ada 3 kategori dibagi oleh para ulama. Yang pertama as-sabru ala ta'ah. Sabar nak buat benda taat. Hari ni kita melalui proses yang panjang. Saya nak ribai balik apa yang tuan-tuan buat di bulan Ramadan. Pergi masjid rajin ke tidak? Solat terjamaah, oh rajin. Alhamdulillah 5 waktu. Buka puasa pun di masjid. Kalau 10 akhir sahur pun di masjid lagi dah. Ada setengah masjid dia sahur masjid tapi dia balik tak payah subuh. Ada juga lagu tu. Allah kata macam-macam. Jadi pelik kok gitu. Jadi boleh kita buat. Lepas pada Ramadan, tengok balik senarai itu, kita dengan solat berjamaah lekat ke tidak? Hai, tak berapa dah. Sudah. Apa ni? Al-hasanatu yutbi ba'daha bil hasanah. Yang kita nak kebajikan yang kita buat, tanda qabul kata para ulama, biar ada balik penerusan momentum daripada apa yang kita buat Ramadan, sebulan kita berlatih, biar ada terus. Kekalkan salat jamaah. Menarik. Yang kedua, isu yang kedua yang kita nak teruskan, iaitulah agenda yang besar juga, salat. Tadi pergi masjid, ya, salat-salat sunat yang kita buat. Dia kata saya bulan Ramadan tarawih kuat. Berapa rakaat? Tak main. 8 masjid 8 tak pergi dah. Pergi cari masjid 20 tuan-tuan. Artinya semangat. Itu 10 akhir tambah pula tahajud. Tiap malam pergi tahajud. Alhamdulillah. Takkan tuan-tuan tak teringat? Tidak terasa ke dalam jiwa kita betapa indahnya, betapa manisnya, betapa seronoknya kita bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla pada waktu itu. Apakah lepas Ramadan sudah kering? Apakah lepas Ramadan tak ada lagi agenda besar untuk kita beristiqamah yang dapat kita meneruskan agenda salatul jamaah, salat sunat tadi? Maka kita mesti senaraikan. Sebab itulah saya selalu sebut, berapa kali kita dah ulang dah, di antara agenda salat sunat iaitulah salat sunat rawatib. Belum subuh kekal. Setakat lepas Ramadan ni tak miss lagi salat 2 rakaat belum subuh. Allahu Akbar. Itu hebat. Keberapa kali dah miss-nya? Tak apa. Jangan duk senarai lah. Kita sendiri boleh tengok. Jadi kekalkan 2 rakaat sebelum subuh ini sebab terlalu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi kita sebut raka'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar sunat sebelum fajar itu lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungan. Tak lihat kekalan ni. Bukan tak boleh kekal. Pergi masjid tu orang komat dah. Mana bangun lambat lah tu. Cepatlah sikit. Kan? Imam dah bagi peluang yang besar. Boleh sempat lagi solat sunat. Sempat lagi kalau yang mari awal tu boleh baca Quran lagi 2 muka surat. Jadi ini semua agenda yang patut kita teruskan dan jangan kita cuai benda ni. Baik, sembahyang sunat ada. Witir kekal ke tidak? Kekal. Berapa dapat? 3 rakaat aja. Tak saja, buat aja belakang. 3 rakaat, alhamdulillah. Nabi kita sebut apa dia? Sebaik-baik ibadat itu yang berterusan. Adwa muha walaupun sedikit, wa in qalla, berterusan walaupun sedikit. Saya mampu 3 rakaat je. Kan witir kita dah belajar pula, dah beramal bulan Ramadan baru ni. Sama ada kita buat 2-1 ataupun terus 3 rakaat. Malam ni rasa penat sikit, habis nak teruskan 3. Pernah dah buat witir 3 rakaat? Buat. Dak lagi.
Buat mudah je dia. Jangan solat maghrib witir. Maknanya kita rakaat yang pertama, rakaat yang kedua jangan duduk. Terus bangun rakaat yang ketiga, rakaat yang ketiga barulah kita duduk, tahiyat dan salam. Itu dia panggil witir 3 rakaat terus. Banyak dia punya boleh. Oh, malam ni tak mampu langsung. 1 rakaat ya sempat. Buat walau jangan tak buat. Yang kita tak naknya langsung tak ada. Itu jangan. Baik. Solat rawatib dah sesara. Witir kekal. Duha kekal ke tidak? Allahu akbar. Duha payah pula ni. Tak apa nak dah. Menggogi pejabat kan? Macam mana nak? Carilah celah-celah yang boleh kita ambil masa sekejap. Kalau kita bilik pejabat kita tu luas, apa salahnya tak sejadah dekat tu? Tak, tengok pukul 10 pagi dah, rehat 2 minit. 2 minit sampai ke 2 minit, 2 rakaat ni. Sampai ke kurang lagi. Boleh short lagi, boleh pendek lagi. Kalau tengok ada orang kat luar, tak ada orang mari nak jumpa kita. Panjang ke sikit. Tapi kalau tengok orang duk berjujur, kita pun tak label kat luar. Rehat, solat duha, tak ada. Bagi pegawai-pegawai yang duduk di pejabat, tak ada rehat solat duha. Tapi rehat pergi tandas ada kan. Itu uruf yang berlaku pada kita. Jadi kita kena kekalkan duha, kekalkan solat tahajud, witir dan tahajud, kekalkan solat-solat yang lain. Ini tanda istiqamah. Al-hasanah yutba'ul hasanah. Kebajikan diikut dengan kebajikan. Apa lagi kebajikan yang kita buat baru ni? Sedekah. Lepas Ramadan ni berapa ringgit dah sedekah? Mari tabur Gaza. Orang Melayu panggil Gaza tak? Gaza. Dia tidak Gaza, Gaza di Palestin. Jazahullah imam kita ni baca kunut nazilah. Jarang masjid nak kunut. Sedekah. Nak dua patah Allahumma ansur ikhwana fi Palestin pun tak boleh nak kata. Nak doa minta Allah Ta'ala hantar mari tentera-tentera yang kita tak nampak. Kita jangan duduk lemah sangat gak. Kita nak lawan apa dengan orang gak? Jangan kata. Allah SWT beri kepada mereka pejuang-pejuang yang duduk dalam saf, yang duduk dalam saf al-jihad. Mereka merasai nikmat perjuangan. Kita yang duduk jauh ni pun biarlah jiwa kita bersama dengan orang berjuang. Jangan duduk duduk main ada apa bukan ada anak batu. Tuan-tuan kena ingat, binasa pembesar dunia yang angkuh dalam dunia ni, dia binasa dengan benda besar ke benda kecil? Tentera Allah Ta'ala benda besar ke kecil? Numruz mati dengan apa? Hak lawan Nabi Ibrahim, katanya nyamuk yang masuk. Tak apa. Ababil mari nak serang Tayran Ababil. Hak mari apa ni lontar atas tentera bergajah Abraha nak runtuh Kaabah. Ababil burung bawa batu besar mana? Bukannya lori bawa batu. Lori tak batu besar. Burung bawa dengan ujung jari. Ujung apa ni muncul dia campur atas kepala. Apa yang besar? Jadi kalau kita baca kronologi pembesar dunia, orang yang angkuh yang sombong atas dunia ni jatuh kalah. Allah Ta'ala hantar mari tentera dengan apa? Kadang-kadang tentera Allah Ta'ala junudan lam taroha, tentera yang kamu nampak, tentera yang kita tak nampak. Allah SWT yang hantar mari. Banyak kalau baca dari sejarah pejuang-pejuang mujahidin yang ada di zaman tak kira zaman Nabi SAW, itu sangat besar. Zaman kita hari ni pun, cuba pergi tanya para orang-orang yang berjuang, apa benda yang dia tengok, apa benda yang dia lihat, benda-benda ajaib yang Allah Ta'ala tunjuk pada mereka. Memang ada. Atau dalam doa kita sebut Allahumma arina fihim ajaiba qudratik. Ya Allah, tunjuklah kepada kami untuk mengalahkan puak kafir ini keajaiban kuasamu ya Allah, tunjuk. Kita tengok kadang-kadang angkuh sombong kuasa-kuasa besar dunia. Mari putih beliung, mari angin, habis satu negeri hanyut. Nak kata apa? Kita di sini pun kita kena ingat, tentera Allah SWT dihantar mari kadang-kadang benda yang tidak. Coba baca dalam sejarah Fir'aun, ada 9 benda yang Tuhan hantar mari. Al-Quml, guntu mari. Buka tempat semua guntu belakang, ngongak nak hidup macam mana. Kita kena 2 ekor atas kepala tak nak tidur dah tak? Ini guntu mari di atas kepala guntu. Waddafad,
katak. Semua tempat ada katak lah. Nak duduk lagu mana kita? Nak tidur ngongak-ngongak atas tempat tidur. Pergi nak makan, buka. Itu zaman Nabi Musa, ada 9 bala yang Allah Ta'ala hantar mari, tapi Firaun yang sombong, yang akuh, akhir sekali mati di mana? Mati dalam air, mati dalam laut. Datang kesombongan dia. Maka ini yang kita lihat, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala datang kekuasaan dia yang begitu besar. Jadi beriah sumbangan, sedekah berterusan. Bantu orang miskin. Bantu tak kita dalam bulan Ramadan? Oi, saya sendiri hantar makanan ke rumah orang miskin. Tapi lepas Ramadan nak suruh dia lapar, biarkan mereka begitu saja lah. Maka kita teruskan agenda-agenda sebagaimana latihan Allah Ta'ala buka pintu untuk kita beribadat. Allah Ta'ala buka pintu kita menjadi manusia yang pemurah, manusia yang baik pada ketika itu. Maka lepas pada Ramadan menjadi satu agenda yang kita mesti teruskan apa yang telah kita buat di zaman dulu. Maka inilah dia panggil istiqamah. Ini yang kita namakan istiqamah, tegak pendirian, duduk di atas landasan yang baik. Yang kita kena buat sebab apa? Bila kita nak buat benda-benda yang baik, halangan ada. Pasal itulah dia panggil istiqamah. Istiqamah ini satu benda yang mudah diucap tapi payah untuk buat. Seorang sahabat nama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mari jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'adu ahadan ghairak. Ya Allah, ya Rasulullah, katakan kepada saya, nasihat kepada saya satu perkataan. Saya tak nak tanya dah orang lain, nak pegang hak ni. Nabi bagi pada dia 2 patah. Qul amantu billah thumma istaqim. Tengok, Nabi kata, ya Sufyan, qul, kamu kata amantu billah, aku beriman dengan Allah Ta'ala, thumma istaqim, kemudian tetap pendirian di atas iman. Jadi timbul lagi isu beriman. Hari ini kita beriman ke tidak? Alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan yang ada di masjid, yang ada di apa ni, kita telah beriman. Baik. Apa dia istiqamah yang Nabi sebut? Amantu billah tsumma istaqim. Beriman kepada Allah Taala, kemudian tetapkan pendirian. Hari ini kita beriman, alhamdulillah kita sudah beriman. Iman kita ni naik ke turun? Dalam kitab kita Imam Nawawi sebut al-imanu yazidu wa yanqus. Iman tu ada pasang surut, naik turun. Bila mari bulan-bulan yang besar, hari haji, mari bulan Ramadan, mari musim ni, iman kita naik sebab kita duk gilap dia. Kita duk baja dia dengan ibadat-ibadat yang besar, tapi lepas daripada musim gini kita terlupa. Kita tak ingat nak buat benda baik, kita terlupa, maka yang menyebabkan iman tu turun balik. Al-imanu wasyu. Iman tu akan jadi lusuh dalam hadis sebagaimana lusuhnya baju yang kita pakai ni. Maka menjadi kewajipan kita tajdidul iman. Jadi lepas pada kita tajdid iman di bulan Ramadan, macam mana kita nak tajdid di luar Ramadan? Inilah. Dengan kita adanya majlis ilmu, dengan kita adakan majlis tadabbur Quran, dengan adanya majlis-majlis mengulang kaji perkara-perkara yang merusakkan iman dan menguatkan iman. Dua ni kena belajar. Satu, bagaimana nak menguatkan iman. Jadi para ulama telah menggariskan nak kuatkan iman, duduk dalam majlis ilmu. Bila kita dengar Quran, kita dengar hadis, kita tadabbur Quran, iman kita naik. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tuhan gambarkan sifat orang yang beriman itu, alladzina idza dzukirallah, bila Allah Taala disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati rasa takut. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bila dibaca ke atas mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman. Dia kata saya baca dah ni Quran ni, baca ni, kenapa tak bertambah juga? Jawabnya, kita baca saja tak memahami. Ni 2-3 hari ni pula sibuk ni, orang duk hantar mari. Semalam ada seorang mari jumpa, dia kata, ustaz saya nak latih ustaz jadi wakil boleh? Kata wakil apa? Dia apa keluar dia punya poster ayam yang telah dibaca ayat Quran, nak suruh kita jadi wakil dia. Saya pun tanya, kata bila pula Quran turun kepada ayam? Al-Quran turun kepada orang ke ayam? Kepada orang. Orang tak baca. Kadang-kadang saya nak tanya juga, ayam dah terapi 30 juzuk ni, 30 juzuk CD bacanya, bukan tu dia tak baca pun.
Kata, gak tua dia baca ke tak? Tua dia baca Quran ke tak? Suruh ayam yang dengar. Dia tak baca pun. Waktu dalam apa ni tempat ayam pelihara ayam, pasang Quran situ. Dalam pejabat tempat tokek duduk, nyanyi penuh. Kata baik ayam padamu. Dia kata apa dia kata? Kena waktu dia pun marah. Dia kata ustaz marah dah. Kata tak marah lagi, baru diskah baru itu. Nak tanya siapa lebih baik, ayam baik ke tokek baik? Jadi kita naknya macam mana tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhu iman. Bila kita baca ayat Quran bertambah iman. Sebab Al-Quran ini kalau kita tadabbur satu-satu. Cuba tuan-tuan baca balik, tadabbur balik, buka balik ayat yang kita baca surah Hud tadi. Mana ayat ini dipanggil ayat tadabbur. Allah Taala suruh kita beristiqamah. Kemudian Allah Taala juga larang kita daripada cenderung kepada orang kafir, orang yang zalim. Sebab zalim itu kita kata zalim secara fizikalnya, berkhianat kepada orang. Zalim secara spiritual melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Hari ini orang buat syirik, adakah tidak? Mana ada orang Islam buat syirik? Alhamdulillah kalau tak ada. Tapi yang duk pergi ni tempat-tempat tok keramat ni, adakah tidak? Lalu ke pokok besar, tabik dulu. Nak pergi mandi, tabik lagi atau tupai mandi. Atau apa ada kat situ? Kalau tidak pergi puja syaitan dia. Jadi benda-benda macam ni, pergi cari tok bomo, suruh cari barang dia hilang, apa ada? Percaya sungguh orang kita ni. Dia mari jumpa saya, dia kata ustaz nak minta doa ni. Kata apa benda? Barang saya hilang lah. Kalau boleh nampak lalu malam ni. Kata malam ni apa semaya ajak budak lagi nak nampak dah barang awak. Nak selalu. Dia kata kalau lagu ni baik, pergi rumah Tok Bomo boleh tilik selalu. Orang kata pergi rumah Tok Bomo sana. Jadi dalam pemikiran dia, bagi dia masih lagi mempercayai ada kuasa manusia yang tahu benda-benda gaib, maka ini terhalang. Jadi benda-benda kita jangan rasa tak ada dah. Betul ke tak ada? Berapa banyak kalau kita tengok atas kereta ada tali bergantung, atas rumah gantung tali. Tali ni jangan main ni, tok ayah tu beri gantung. Hak ni pencuri tak masuk, orang tu tak masuk. Mana sekarang ni kita gantung dengan tali ke gantung dengan Allah Azza wa Jalla? Benda nampak simple, tapi bila dibincang besar ke kecil? Nampak besar. Sebab kita dah bergantung. Man allaka tamiman, dalam hadis Nabi sebut, siapa dia duduk gantung tamimah ni, tangkap azimat, faqad orang itu telah melakukan perbuatan yang boleh jadi syirik. Dia kata semua benda tu syirik. Kita bukan nak mensyirikkan orang, wal iyazubillah. Bukan cara kita, Nabi kita tidak ajar mengkafirkan orang, tapi kita menerangkan perbuatan macam ni boleh membawa kepada rusaknya Islam. Itu penting, supaya orang tak buat. Kita kena beza di antara perbuatan dengan takyin orang. Ambil orang ni, dia ni kafir ni pasal dia buat gelap. Itu bukan hak kita. Kita bukan ada kuasa cak mohon daripada Allah Azza wa Jalla dan sebagainya. Maka akhirnya Allah SWT beri satu galakan yang besar dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain. Surah Fussilat, Tuhan sebut apa? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alladzina qalu innal ladzina qalu rabbunallah. Surah Fussilat ayat 30. Orang-orang yang mengakui Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian istaqam. Bila dia kata dia beriman, dia tetap di atas landasan yang benar, jaga akidahnya, jaga ibadatnya, jaga syariatnya. Jadi orang kata macam mana kita nak hidup dalam syariat? Hari ni orang hidup zaman moden. Tuan-tuan kena ingat, syariat Islam ini syariat yang Allah Ta'ala anjalkan, beri kepada kita satu perundangan yang mampu dibuat oleh orang Arab, yang mampu dibuat oleh orang Turki, yang mampu dibuat oleh orang Melayu. Dia kata ini budaya orang Arab. Apa yang budayanya? Budaya orang Arab tu dalam bab apa? Dalam bab budaya tak ada masalah, tapi dalam bab kehidupan satu je syariat. Nabi, sebetulnya Nabi kita nak ajar, Nabi kata nak makan baca bismillah. Dia tak ajar makan apa. Ajar, Nabi kata kena makan roti, baru jadi sunnah lah. Makan nasi pun sunnah, tapi bismillah, makan tangan kanan, baru jadi sunnah. Pakaian sama juga. Kita pakai seluar ke, pakai kut ke, pakai jubah ke, pakai apa saja pun, yang pentingnya pakaian menutup aurat. Itu dia panggil syariat. Ni satu perundangan gaya hidup, pegangan hati Allah Ta'ala beri kepada kita supaya lakukan. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Orang yang beriman
Rabbunallah summa istaqamu, tetap pendirian, tatanazzalu alaihimul malaikah. Tengok, Allah hantar mari para malaikat bila ketika kita nak mati. Kalau mari sekarang ni malaikat, mati awal lah kita. Bila kita nak mati, malaikat mari. Dia panggil sa'atul ihtidar, saat kita menghadapi kematian. Tiga-tiga itu dia nampak di mana tempat duduk dia. Malaikat kata apa? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat kata, jangan takut, jangan duka cita, ambil khabar gembira dengan janji Allah Ta'ala tu. Jadi bagi orang tu dia nampak tempat duduk aku dalam syurga. Ketika itulah orang-orang yang beriman dia akan mati bi'arakil jabid, mati peluh masjid di dahi, sebab dia malu roh dia naik bertemu Allah Azza wa Jalla dalam keadaan ibadatnya terlalu sedikit. Jadi kalau kita nak malu ke Tuhan sekarang ni waktu kita hidup, biarlah ya Allah, aku malu kepada Allah Ta'ala. Tuhan beri nikmat yang begitu banyak, beri rezeki yang begitu luas, beri segala benda yang kita nak, tiba-tiba kita tak banyak ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah dipanggil istiqamah. Tujuannya sangat besar, matlamatnya sangat tinggi. Bila orang ini istiqamah, maka dia akan duduk dalam landasan yang besar. Di antara istiqamah kita juga yang selalu saya sebut beberapa kali dah, iaitulah tentang bila kita salat subuh berjamaah, kita diminta supaya duduk sampai mana? Sampai terbit matahari. Sekarang ni terbit matahari tak? Bunyi isyarat tadi. Isyarat terbit matahari dalam takwim dia tulis syuruq. Awak nak syuruq? Syaraq as-syam. Maknanya matahari dah terbit. Isu matahari terbit ni ada dua perkara sini yang kita kena faham. Yang pertama, bila terbit matahari artinya tamat waktu subuh. Tamat. Manakala orang tak salat subuh lagi sampai waktu ni, habislah, dia kena qada dah. Kalau kita sedar tadi, hari ni 7.11. Kita sedar pukul 7. Allahu Akbar. Curah dah tanda tapi belum syuruk lagi. Masih lagi boleh solat. Solat subuh lagi tu. Jangan pula esok Allah, ustaz kata tak apa. 7.10 kita pun 5.50 nak bangun. Itu sengaja nak lambat-lambatkan solat. Ini kalau tak sedar sungguh. Jangan duk rancang benda tak baik itu. Yang kita rancangnya pukul 5.30 nak bangun sebab 3 rakaat. Apa 3 rakaat? Witir. Kemudian nak mari solat subuh 2 rakaat subuh fajar, barulah solat subuh berjamaah. Jadi siapa dia duduk di masjid? Tadi isu tadi syuruk. Jadi yang pertama sekali, bila naik waktu syuruk, tamatlah waktu subuh. Bila masuknya syuruk, tamat waktu subuh dan bermula waktu larangan daripada solat sunat. Larangan keras. Yang larang tadi 2 kali. Lepas solat subuh tak ada lagi solat sunat. 1. Berterusan sampai syuruk. Bila syuruk tak ada lagi solat sunat. Kali yang kedua itu yang larangan keras. Sebab waktu tu syaitan tengah sujud ke matahari. Nabi kata matahari ni dia naik di atas 2 tanduk syaitan. Lagu nak tanduk syaitan jangan tanya saya. Kita betul aja tengok yang kita dengarnya ala qarnai, di atas 2 tanduk syaitan. Mana syaitan dia bertanduk rupanya. Bila matahari naik dia sujud pada matahari. Jadi Nabi kita larang kita sujud sekali dengan syaitan. Jangan duk tunggu. Jadi ini berlaku salah faham. Setengah ini ada jemaah kita ni dia tunggu syuruk dah terus Allahu Akbar. Lah. Waktu tu waktu syaitan sedang sujud pada matahari. Jangan bangun. Habis paling banyak dalam takwim kata 28 minit. Itu lama. Saya cuba cemok dengan ahli-ahli falak, mereka mengatakan lebih kurang 10 minit itu minimal. Maknanya lepas pada syuruk 10 minit, bolehlah kita mulakan solat sunat yang Nabi kita anjurkan dalam hadis ini, iaitulah hadis siapa dia solat subuh berjamaah kan, summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk zikir. Macam kita ini zikir lah ni, dengar ceramah, dengar tazkirah ni dipanggil termasuk zikir. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi sunnah dia. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, Nabi bila lepas subuh dia akan duduk tempat situ sampai naik matahari. Tak keluar. Itu yang warid, yang sahih. Jadi cuma ada tambahan dalam hadis ini, dalam hadis At-Tirmizi yang diterima oleh beberapa orang ulama yang menilai hadis. Mereka mengatakan hadis
ada melalui syawahidnya, darjatnya baik. Dia kata apa? Siapa dia duduk lepas maya subuh sampai terbit fajar, terbit matahari, kemudian tunggu melepasi waktu yang dilarang. Jadi saya anggarkan 10 minit, lepas pada waktu larang 10 minit ni, kita solat sunat 2 rakaat. Nak namakan solat sunat apa tu? Jadi ada kata solat isyraq, ada katakan permulaan solat duha. Nabi kita tak namakan apa-apa. Salat rakaatain, summa salat rakaatain. Solat 2 rakaat. Jadi dalam hadis ini menyebut tentang kelebihan yang besar, iaitu ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Berapa kali sempurna? 3 kali sempurna. Dia kata boleh haji sini, tak payah pergi Mekah. Pahala ya. Yang kata tak payah pergi Mekah dah. Cancel pula. Kalau dapat kota haji tak payah pergi dah. Pakai tunggu subuh sini jadi. Itu pahala berbeza dengan amalan yang kita buat. Kan dalam hadis Nabi sebut baca surah Qul Huwallahu Ahad 3 kali sama dengan sekali sama dengan 1/3 Quran. Jadi kita pakai tak baca Quran, pakai 3 kali Qul Huwallahu tak pakai sudah situ. Jadi kalau gitu. Hari ni tak lah. Hari ni lain pula. Majlis khatam Quran perdana. Berapa kali? 10 kali khatam. Habis dia bawa pelajar mahat tahfiz mari boleh 100 orang. 100 orang ke berapa? Baca 3 juz orang sama-sama jadi 10 kali khatam. Saya kata tak lagu tu. Itu majlis nak khatam Quran yang namakan dia. Yang khatam Quran betulnya kita baca penuh daripada awal sampai 30. Macam kita tadarus di bulan Ramadan kan. Baca imam baca daripada awal lagi, yang lain turut, yang lain dengar, kita duduk dalam majlis tu, bila khatam itu nama dia khatam Quran. Ni macam-macam orang ni, dia tafanun dia panggil. Khatam group ada juga online. Dia bagi awak baca hari ni baca juzuk 20, dia ni baca juzuk 21, orang ni baca 15, 30 orang dalam grup dia pakat baca Quran. Malam nanti semua dah siap semua, kita mengisytiharkan puak kita hari ni khatam Quran sekali. Ni dia panggil khatam grup nama dia lagi tu. Tak apalah, dia baiklah dia baca Quran, tapi nak ambil pahala khatam Quran lagu tu tak khatam. Jawabnya pahala 1 juzuk seorang yang dia baca itu dapat. Alhamdulillah. Jadi janganlah kita duduk reka benda pelik-pelik kat. Banyak sangat di grup ni dia punya banyak dia punya rekaan-rekaan yang kadang-kadang bagus, kadang-kadang macam melemahkan. Kita khatam Quran selalu grup kita, tapi dia bacanya 2 muka surat ya kali. Hak lain duk baca lagi hak lain. Jadi itu share tak cukup lah gitu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan muslimin dan muslimat, nak rasa jelas lah tajuk kita ni. Istiqamah kita lepas Ramadan artinya kita meneruskan agenda baik yang telah kita buat di bulan Ramadan dulu. Jangan putus, jangan tinggalkan, kerana itulah tanda kebajikan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Alamatil qabul, kata di para ulama, tanda qabulnya amalan kita apabila kita boleh meneruskan agenda kita yang terus, kebaikan yang kita buat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita istiqamah di atas landasan yang benar. Kita dapat meneruskan agenda ini sampai kita mendapat khabar gembira dekat nak mati. Alladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kita mengharapkan malaikat akan datang untuk beri maklum kepada kita, Allah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, insyaallah. Jadi setakat itu dululah, insya-Allah. Kita jumpa lagi dalam lain majlis. Mudah-mudahan Allah Taala beri pada kita apa yang kita nak, iaitu istiqamah, meneruskan ibadah selepas musim ibadah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.